Kita ada satu hadis lagi untuk habiskan buku solat, buku taharah. Ada dua hadis. Muka surat 283. Bab Al-Haid. Hadis yang ke-138. Hadis ke-138. Qala al-musannif rahimahullah wa an Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun. Qala ma fawqal izar. Maksudnya daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bahawasanya beliau bertanya Rasulullah SAW tentang apa yang halal bagi seseorang suami terhadap isterinya yang dalam keadaan haid. Jadi Mu'az bertanya Nabi apa yang halal kalau isterinya datang haid. Maka Nabi jawab sesuatu yang di atas izar. Izar ialah pakaian bawah daripada pinggang ke bawah. Jadi seolah Nabi nak beritahu kalau isteri itu datang haid, suami haram baginya bergaul daripada pinggang ke bawah. Kalau nak bergaul ataupun nak berpeluk ke, semua daripada pinggang ke atas sahaja. Tapi nanti dia akan terangkan hadis ni hadis dhaif dan bercanggah dengan hadis yang 133 yang Allah kata, yang Nabi kata kepada suami yang isteri datang haid, isna'u ma syi'ta illa nikah. Buatlah apa saja kecuali jangan bersetubuh sahaja. Itu hadis sahih. Hadis 133 cukup jelas. Nabi kata buat apa saja kecuali kullu syai' isna'u kullu syai'in illa nikah. Hadis riwayat Muslim. Okey. Penjelasan fikul hadis. Hadis ini menjelaskan tentang hukum melakukan hubungan antara suami isteri ketika dalam keadaan haid. Melalui hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahawa harus bagi seorang suami melakukan hubungan dengan isterinya bermula pada bahagian pinggang atas, pinggang ataupun pusat ke atas. Ini bermakna tidak harus bagi suami berseronok dengan isterinya yang dalam keadaan haid daripada pusat sehingga ke lutut. Namun oleh sebab hadis ini dhaif, maka ia tidak boleh dijadikan hujah. Jadi kesimpulannya, bila isteri datang haid, suami boleh bergaul dengan isteri semua tempat kecuali tak boleh bersetubuh sahaja, berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Pengajaran hadis. Diharuskan, pertama, nanti saya jawab soalan, diharuskan berseronok, bergurau, senda dan bercumbu dengan wanita dalam keadaan haid. Yang kedua, diharamkan bersetubuh dengan wanita yang mengalami haid. Yang ketiga, wanita haid adalah suci dan diharuskan menggaulinya. Yang keempat, Islam adalah suatu agama yang sederhana dan penuh toleransi. Tidak seperti agama Yahudi yang menganggap wanita haid itu kotor dan mereka tidak duduk bersama isteri yang datang haid. Okey, hadis yang terakhir, hadis yang ke-139 dalam bab Al-Haid dan dalam kitab Taharah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kanatin nufasa'u taq'udu ala ahdi Nabi SAW ba'da nifasiha 40 yawman. Rawahul khamsah. Maksudnya Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, wanita yang mengalami nifas ni darah yang keluar selepas bersalin. Pada zaman Rasulullah, duduk diam selama 40 hari. Maksud duduk diam ni, tidak melakukan ibadat, tidak solat, tidak puasa selama 40 hari. Hadis ni hadis sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim, walam ya'murha an-nabi SAW biqada'i salatin nifas. Dan Nabi tidak perintah wanita yang datang darah nifas ataupun bersalin untuk mengqadakan solat mereka. Maknanya bila nifas tak wajib salat dan tak wajib qada. Okey, fikul hadis. Hadis ini menjelaskan hukum wanita yang didatangi darah haid, iaitu darah yang keluar semasa melahirkan anak ataupun 2-3 hari sebelum bersalin. Tidak ada dua pendapat. Darah haid, darah nifas ni ialah yang keluar setelah bersalin. Ada juga pendapat mengatakan
yang keluar 2-3 hari sebelum bersalin juga dinamakan darah nifas. Maka ketika itu juga tak boleh solat walaupun belum bersalin. Menurut Dr. Muhammad Al-Bar, darah nifas menurut pengertian perubatan ialah darah yang keluar setelah melahirkan anak dan keluar berterusan selama 3 hingga 4 minggu. Kadang-kadang hingga 40 hari. Maksimumnya 40 hari. Pada hari keempat pertama, darah yang keluar adalah gumpalan-gumpalan kental dan mengandungi darah beku. Kemudian menipis secara bertahap serta berubah warna bercampur dengan bahan seperti cecair hingus. Akhirnya akan nampak sejenis rambut putih yang menandakan telah berakhirnya tempoh nifas. Hadis ini secara umumnya menunjukkan bahawa hukum wanita dalam nifas adalah sama dengan hukum wanita dalam haid, iaitu dari segi perkara yang diwajibkan, diharamkan, dimakruhkan dan diharuskan ke atasnya. Selain itu, hadis ini juga menjelaskan tempoh berlakunya nifas ke atas seseorang wanita. Ikut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau berkata kebanyakan ahli ilmu ataupun kebanyakan ulama berpendapat bahawa tempoh maksimum nifas adalah 40 hari. Ini pendapat pertama, pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Hanafi. Maksimum nifas 40 hari, bukan 60 hari. Tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tempoh nifas yang maksimum ialah 60 hari. Jadi ada dua pendapat, ada kata 40, ada kata 60. Namun pendapat yang lebih tepat berdasarkan dalil yang sahih ialah 40 hari. Sebab hadis ni memang sebut 40 hari, termasuk hadis yang ni yang diriwayat oleh Ibnu Majah, anna Rasulullah SAW waqata lin-nufasa'i 40 yawman illa antara at-tuhra qabla zalik. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan, Nabi menetapkan waktu bagi wanita yang nifas selama 40 hari. Nabi sebut 40 hari. Kecuali dia mendapati dirinya suci sebelum tempoh tersebut. Maksimum dia 40 hari. Tapi kalau lepas 10 hari dah suci, dia boleh mandi dan wajib solat. Tak perlu tunggu 40 hari. Jadi kalau ikut hadis ni, pendapat paling kuat, wanita nifas ni maksimum dia 40 hari saja. Maknanya kalau keluar lagi darah selepas 40 hari, dia panggil darah istihadah. Dia kena suci dan dia wajib solat dan puasa. Kalau ikut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, maksimum dia 60 hari. Jadi kalau keluar darah lebih daripada 40 hari, kalau ikut mazhab kita, dia tetap darah nifas dan tak wajib solat, tak wajib puasa. Kemudian disebut juga perbezaan pendapat. Kalau si ibu melahirkan anak, kemudian tak keluar darah, adakah dia wajib mandi? Tak ada darah nifas. Mungkin ada, Allah Maha Berkuasa. Ada kata tak wajib mandi, sebab wajib mandi kerana darah nifas. Bila tak ada darah, dia tak wajib mandi. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bila isteri melahirkan anak, ibu melahirkan anak dan tidak ada darah nifas, dia tetap wajib mandi. Sebab wajib mandi bukan darah nifas, tapi sebab melahirkan anak. Ada dua pendapat. Okey, pengajaran hadis. Pertama, hukum wanita yang mengalami nifas adalah sama dengan hukum wanita yang mengalami haid. Tak boleh solat, tak boleh puasa. Yang kedua, tidak terdapat tempoh paling minimum bagi wanita yang mengalami nifas. Tempoh minimum tidak ada sebut dalam hadis. Yang ada maksimum. Yang ketiga, tempoh maksimum bagi wanita yang mengalami nifas adalah 40 hari. Dan jika dia suci sebelum tempoh itu, maka dia hendaklah bersuci dan melaksanakan solat. Yang keempat, wanita yang bersalin dan tidak mendapati darah yang keluar daripadanya, maka dia dikira suci. Namun hendaklah mandi sebelum mengerjakan ibadat. Wallahu alam. Dengan ini kita tamat bab al-haid dan juga kitab taharah. Jadi untuk kelas akan datang kita akan masuk buku baru, iaitu Kitabu As-Salah. Salat mengikut berdasarkan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ni kita belajar salat tapi berdasarkan mulut orang, mulut ustaz. Bukan daripada hadis Nabi. Sebab tu bila tengok hadis Nabi dan banding pula dengan solat orang ramai, banyak yang tak sama. Cara takbirnya, cara rokoknya, bacaan zikirnya, banyak yang tak sama.
Sebab ramai yang belajar solat daripada kitab-kitab yang tidak ada dalil. Kalau dia belajar solat daripada hadis-hadis yang sahih, maka itu adalah terbaik dan ia lebih mudah diterima oleh Allah sebab dia mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat, bukan kamu lihat orang ramai salat. Wallahu alam. Soalan, bolehkah ditambah perkataan ta'ala dalam ucapan salam? Yang terbaik jangan tambah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu je lafaz yang disebut dalam hadis. Sebaik-baik jangan tambah. Kadang-kadang kita fikir yang lagi tambah panjang lagi banyak pahala. Salah. Yang lagi banyak pahala ialah yang lagi menepati sunnah Nabi. Pendek tapi menepati sunnah Nabi lebih baik daripada panjang tapi tak sama dengan sunnah Nabi SAW. Adakah maksud bila menyebut salam Jumaat, salam Aidilfitri? Sebenarnya tak ada. Salam Jumaat ke, salam subuh ke, salam zuhur ke, semua tak ada. Yang ada bila jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan membuang masa buat benda yang bukan daripada Nabi dan tak menjadi pahala pun. Dan tambah satu lagi, menyusahkan orang. Nak delete tu banyak tu. Kalau ada 5 grup, 5 salam subuh. Jadi jangan, dalam grup saya pun banyak student bagi tahu, bila subuh je salam subuh. Saya tegur pun besok ada lagi. Susah nak terima benda yang benar. Jadi tak ada salam subuh ke salam Jumaat, tak ada. Ustaz, kan ada hadis orang munafik berat untuk solat subuh dan isya berjemaah. Hadis berkenaan tentang orang munafik zaman Nabi. Adakah zaman sekarang kita juga? Ya. Dia beza. Yang Nabi sebut orang munafik zaman Nabi itu betul-betul munafik dan kafir. Tapi kalau ada orang Islam sekarang yang berat nak pergi solat subuh, yang berat nak solat isya berjemaah, dia bukan orang munafik, dia orang Islam. Dia beriman kepada Allah, dia percaya pada hari akhirat. Tapi dia ada ciri-ciri sifat orang munafik. Apa beza orang munafik dengan orang Islam yang bersifat munafik? Beza dia, kalau orang munafik dia masuk neraka kekal dan neraka paling bawah. Tapi kalau orang Islam bersifat munafik, kalau dia dosa banyak dia akan masuk neraka, tapi bukan neraka paling bawah dan tidak kekal. Akhirnya dia akan keluar, dia akan masuk syurga. Majoriti belajar dalam. Bila waktu terbaik untuk mandi nifas? Setelah bersih. Bila waktu terbaik untuk mandi nifas? Setelah betul-betul bersih. Apakah bacaan kunut subuh? Sebenarnya bacaan kunut subuh yang masyarakat kita baca, sebenarnya itu adalah bacaan kunut solat witir. Kalau kita buka hadis, tak ada kunut subuh yang sebagaimana masyarakat kita baca. Yang masyarakat kita baca sebenarnya itu adalah kunut daripada hadis ketika Nabi baca ketika solat witir, bukan ketika solat subuh. Okey, cukup